Kerajaan Negeri Sembilan tumbang apabila UMNO Tebuk Atap menarik sokongan kepada Menteri Besar daripada Pakatan Harapan. Dan apabila dikatakan dalam masa terdekat ini akan ada sidang media daripada Perikatan Nasional, mungkin bersama dengan UMNO, dan dikatakan UMNO bakal bekerjasama dengan PAS, Bersatu Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan baru. Itu mungkin bakal berlaku, sahabat-sahabat semua. Walaupun begitu, kita tahu suara-suara rakyat hari ini ada yang mengatakan lebih baik pilihan raya diadakan semula, berikutan dengan krisis politik yang sekali lagi diwujudkan, dibuat oleh parti UMNO, sahabat-sahabat semua. Mereka kata mereka mahukan kestabilan politik. Tapi kestabilan apa kalau mereka sendiri yang menarik sokongan dan menyebabkan krisis politik sekali lagi berulang di negeri Sembilan ini. Kalau Bersatu menebuk atap rakannya sendiri, hari ini kita boleh katakan UMNO juga menebuk atap kerajaan rakan mereka sendiri dalam kerajaan perpaduan di negeri Sembilan. Jadi berhati-hati bila kita berkawan dengan parti UMNO, sebab mereka ini akan sentiasa mencari ruang untuk menebuk atap, menikam dari belakang, untuk mengejar kuasa, merampas kuasa dan sebagainya. Jadi persoalannya hari ini, sahabat semua, kita boleh nampak sebenar muka sebenar parti UMNO ini. Ini yang kita boleh nampak bahwa mereka ini bukanlah parti yang boleh dibawa berkawan, kerana sekali lagi segalanya terbukti bahwa mereka sentiasa akan mencari ruang untuk menikam dan merampas kuasa seperti mana yang berlaku hari ini. Baru saja berlaku pagi tadi mereka umum untuk tarik sokongan. Jadi krisis di Negeri Sembilan, ada beberapa spekulasi yang menarik untuk saya kongsikan. Menteri baru daripada UMNO atau kerjasama dengan Perikatan Nasional. Jadi mungkin ini antara spekulasi yang bakal berlaku. Kerajaan Negeri Sembilan kehilangan majoritinya dalam Badan Perundangan Negeri selepas 14 adun daripada UMNO Barisan Nasional menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun dari Pakatan Harapan. 19 kursi diperlukan untuk majoriti muda dalam Badan Perundangan yang mempunyai 36 kursi dan PS hanya mempunyai 17 kursi. Manakala Barisan Nasional ada 14 kursi dan Perikatan Nasional ada 5 kursi secara keseluruhannya. Jadi daripada UMNO Barisan Nasional menjadi ketua bersama dengan PAS dan bersatu dalam Perikatan Nasional, mungkin adalah lebih baik supaya Dewan Undangan Negeri Sembilan ini dibubarkan, supaya ditentukan melalui pilihan rakyat, bukannya ditentukan oleh politikus sampah masyarakat seperti mana tindakan yang dilakukan oleh pemimpin ahli-ahli DUN daripada UMNO Barisan Nasional ini. Walaupun mereka menggunakan alasannya, tapi saya tahu semua ini sebenarnya boleh diselesaikan di meja perbincangan. Tapi mereka mengambil keputusan seperti ini untuk apa? Mengambil peluang untuk merampas kuasa dan sekaligus mereka mungkin mahukan jawatan menteri besar itu. Sebab kita tahu awalnya penubuhan kerajaan di Negeri Sembilan ini pun UMNO tidak berpuas hati dan seringkali mempersoalkan menteri besar datang daripada Pakatan Harapan. Jadi ada beberapa senario. Senario yang pertama ialah BN mungkin memaksa PH untuk menyokong salah seorang adun parti mereka sebagai menteri besar yang baru. Walau bagaimanapun sekiranya PS enggan, senario kedua yang mungkin berlaku ialah gabungan pimpinan UMNO itu akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Ia mempunyai 5 kursi DUN di Negeri Sembilan. Jadi sekumpulan penyokong lantang dalam UMNO telah mendesak kerjasama dengan PN atas nama Perpaduan Melayu dengan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi mewujudkan kolaborasi agung sebagai respon. Jadi PN dijangka akan mengadakan sidang akbar petang ini. Dan spekulasi bertiup kencang bahwa mereka akan bekerjasama dengan BN antara perkara yang bakal mereka umumkan pada pilihan atau sidang media yang akan ataupun bakal mereka adakan pada sebelah petang. Jadi sahabat semua, sekali lagi inilah taring sebenar daripada pemimpin UMNO. Taring sebenar parti UMNO.
Yang mana kita tahu UMNO memang tidak berpuas hati sejak awal penubuhan kerajaan di Negeri Sembilan. Begitu juga dengan kerajaan persekutuan. Ya, hanya ya, menjadikan alasan demi alasan, tapi sebenarnya mereka ini sedang mencari ruang, dan kita nampak UMNO semakin gelojoh ya, kembali kepada tabiat lama mereka ya, yang sombong dan angkuh, seolah-olah mereka lah parti yang hebat, parti yang kuat, sedangkan sebelum ini mereka telah pun ditolak oleh rakyat ya, parti mereka telah pun mengalami kemerosotan yang begitu teruk pada pilihan raya yang sebelumnya. Tetapi ya, mereka hari ini seakan-akan sudah kembali tabiat lama mereka, menunjukkan mereka lah yang terpaling hebat. Dan apabila kita bercakap berkaitan dengan parti UMNO, pada pandangan saya sahabat semua, UMNO dan pemimpin-pemimpin mereka ini memang tidak pernah berubah sebenarnya. Mereka akan sentiasa mencari peluang untuk menebuk atap, merampas ya, seperti mana yang dilakukan hari ini di Negeri Sembilan. Jadi peringatan kita kepada pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan, dalam kerajaan persekutuan, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhati-hati berkawan dengan UMNO. Mereka ini tidak pernah setia dan ikhlas dalam perjuangan. Perjuangan mereka hanyalah untuk parti mereka. Walaupun mereka mengangkat konon perjuangan untuk bangsa, agama, dan negara, tapi sebenarnya apa yang mereka kejar itu adalah demi kuasa, demi jawatan, dan demi kedudukan pada pandangan saya. Jadi berhati-hati sekali lagi, sebab terlalu banyak bukti-bukti yang jelas di depan mata kita berlaku. Antara contoh yang paling besar adalah pilihan raya. Pilihan raya kecil. Kalau pilihan raya kecil, calonnya ada daripada UMNO, kita daripada Pakatan Harapan jujur, ikhlas, setia untuk memberikan sokongan ya, undi kepada mereka. Sehingga ada beberapa tempat itu UMNO calon mereka menang karena ya dibantu oleh calon ataupun dibantu oleh undi-undi ya, penyokong Pakatan Harapan. Tetapi berbeza pula ya dengan calon daripada Pakatan Harapan, walaupun dalam kerajaan yang sama, tetapi UMNO ya, mereka tidak mengundi calon PH. Jadi ini menunjukkan apa sahabat semua, bahwa mereka sebenarnya tidak pernah ikhlas ya di dalam perjuangan, tidak pernah ikhlas dalam membentuk kerajaan bersama. Sebab apa? Mereka hanya tahu untuk menguatkan diri mereka, dan mereka tahu mereka akan ada satu masa ya, ada peluang ya, mereka akan kembali menekan dan mereka mau kembali ke atas. Itu sebenarnya yang saya boleh lihat ya dalam pengamatan saya, tindak tanduk dan juga attitude dan sikap pemimpin-pemimpin UMNO ini, sahabat-sahabat semua. Sangat jelas, ketua pemudanya seringkali menyatakan tidak akan bekerjasama dengan PH, terutamanya DAP. Sebenarnya ini ya masih kuat membentuk dalam otak fikiran mereka, sahabat semua. Jujur atau tidak, walaupun ketua pemuda UMNO ini seorang yang berterus terang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang lain. Sebab walaupun mereka tidak menyatakan secara terbuka, tapi bagi saya mereka sebenarnya mempunyai pikiran yang sama dengan ketua pemuda UMNO-nya. Jadi sahabat semua, kita tahu inilah taring sebenar ya daripada UMNO. Jadi berhati-hati, walaupun ya mungkin dalam pilihan raya yang akan datang untuk mengadakan kerjasama dengan UMNO Barisan Nasional mungkin adalah lebih baik tidak, adalah lebih baik untuk bertanding secara en bloc ya, Pakatan Harapan sendiri. Dan hari ini sepatutnya mereka harus bersatu padu. Okay? Kalau ada cetong-cetong yang rasa tidak berpuas hati, kalau tidak mau bersama dengan PS lagi, sila keluar. Jangan lagi menjadi musuh dalam selimut bersama dengan Pasla kamu. Isfari pun bersama dengan Pasla kamu. Sebab dia kata, kami akan tumbangkan Anwar Ibrahim. Ingat katanya, itu kata-kata beliau. Hanya karena kononnya Rafizi ini ditangkap polis, sedangkan hakikatnya bukan ditangkap, tetapi berbincang. Mereka terlalu emosi, sahabat-sahabat semua, atau itukah sebenar persepsi yang coba mereka lakukan. Alright, panjang lebar kita bercakap, tapi ini semua adalah pengamatan saya dan pandangan saya berkaitan dengan isu yang sedang berlaku. Apa pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih, kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.